Selamat malam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Puji dan syukur kita bisa bertemu kembali di dalam kebaktian doa malam pada hari ini. Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kita mau memulai kebaktian pada malam hari ini, tapi sebelumnya saya persilakan untuk setiap kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian pertama, mulia bagi namanya. Kita naikkan bahasa Mandarin dan bahasa Indonesianya.
kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami yang hari ini ya Tuhan, masih dalam beribadah secara online. Tapi kami bersyukur bahwasannya ada titik terang, kami bisa berkumpul di lain waktu ya Tuhan. Kami melihat kondisi hari ini sudah mulai membaik, dan kiranya Tuhan memelihara dan menjaga terus setiap jemaat Tuhan. Setiap orang yang mengasihi-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan, atas pekerjaan kami, atas usaha kami, untuk studi kami, untuk anak-anak kami sekeluarga juga ya Tuhan, atas pertolongan-Mu, Tuhan nyatakan setiap hari dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga hari ini bersyukur bisa bersama-sama beribadah, melakukan doa malam, kami akan menaikkan pujian-pujian kami juga akan menaikkan doa-doa kami, kiranya Kau mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. 各位弟兄姐妹，在基督里晚上好。 Senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu bersama di dalam persekutuan doa malam. 很高兴在今晚我们可以在晚祷会集合。 Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. 我们还未听到之前，我们先同心来祷告。 Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur jika pada malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan yang begitu indah. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan, kami boleh berdoa bersama dalam persekutuan doa malam. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan hamba-Mu yang akan menerjemahkan, kiranya Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, kiranya kami boleh juga dengan sungguh-sungguh dalam mendengar firman-Mu, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami mau serahkan dalam sepanjang pemberitaan firman Tuhan, dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kenyataan hidup yang tidak menyenangkan dan penderitaan seringkali menjadi penghambat bagi seseorang untuk meyakini pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. 当我们的生活有不愉快的现实和苦难的时候，会成为一个人相信上帝的保护是在他的生活上的障碍。 Mungkin karena ia berpikir, apakah Tuhan memelihara hidup saya? Lalu mengapa saya harus berada dalam kondisi yang sulit? 有可能他会想，是否上帝还是有保护我的生活吗？所以，我还是仍然活在苦难中。 Kurangnya keyakinan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita bukanlah masalah yang kecil. 我们减少了关于上帝对我们的保护，不是一个很小的事情。 Hal ini merupakan persoalan yang serius bagi Tuhan. 对上帝来说，这是一个非常严重的事。 Mengapa? 为什么呢？ Hal ini disebabkan karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh anugerah. 因为我们的神是充满恩典的神， Dia adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat-Nya. 他是预备一切他的人民所需要的事。 Jika kita tidak yakin berarti kita meragukan Tuhan. 当我们不相信的时候，表示我们怀疑他。 Untuk itu mari kita belajar percaya akan pemeliharaan Tuhan. 所以我们要学习来相信上帝的保护， Dalam berbagai kondisi apapun yang kita alami. 在无论何时我们所面对的事。 Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup dalam pemeliharaan Tuhan. 今天我要邀请大家一起来思考一个主题，就是活在上帝的保护之下。 Kita akan baca firman Tuhan pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Mandarin. 我们用印尼文的圣经来读一次，然后用中文的圣经， Yang terdapat dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 5. 就是在出埃及记第16章1到5节。 Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka,
Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. 以色列全会众从以琳起行，在出埃及后第2个月15日，到了以琳和西乃中间逊的旷野。以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：巴不得我们早死在埃及地，耶和华的手下。那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到至旷野，是要叫这全会众都饿死啊！耶和华对摩西说：我要将粮食从天降给你们，百姓可以出去，每天收每天的份。我好试验他们遵不遵我的法度。到第6天，他们要把所收进来的预备好了，比每天都收得多1倍。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini merupakan peristiwa yang terjadi di padang gurun Sin. 各位弟兄姐妹，今天所发生的事情，就是在逊的旷野， Nah, yang tertulis di ayat pertama dalam perikop ini. 就是在这一段的第1节。 Setelah keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel berharap dapat segera tiba di tanah Kanaan. 当以色列人出埃及了之后，他们希望可以很快到达迦南地， Namun ternyata perjalanan yang harus ditempuh tidak semudah itu. 但是他们的路途不是那么简单， Mereka harus melalui padang gurun. 他们需要路过旷野。 Padang gurun merupakan tempat yang tandus dan sunyi, tempat yang sangat tidak menyenangkan. 旷野是一个荒凉孤独的地方，一个令人不愉快的地方。 Nah, segera orang Israel lelah dan lapar dan mereka pun mulai mengeluh. 当以色列人开始疲倦与饥饿了，他们开始发怨言。 Mereka seolah-olah lupa akan kebaikan Tuhan yang mereka alami sebelumnya. 他们好像忘记了上帝对他们之前的好意， Dan mereka meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. 然后他们怀疑了上帝在他们的生活下的保护。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， ketika keadaan kita sulit bukan berarti Tuhan tidak memelihara kita. 当我们面对困难的生活的时候，不是上帝没有保护我们， Seringkali yang Tuhan berikan bukanlah apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita butuhkan. 时常上帝赐给我们的不是我们所要的，但是我们所需要的。 Untuk itu kita perlu belajar berserah kepada Tuhan dan tergantung pada pemeliharaan Tuhan. 所以我们要学习来投靠上帝。 Lalu apa yang harus kita 所以 lakukan? 我们该怎么样呢？ Yang pertama, belajar bersyukur dalam keadaan apapun. 第一件，我们要学习在任何情况下都存着感恩的心。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， saya mempunyai seorang anak yang berusia 18 bulan. 我有一个刚刚18个月的孩子， Nah, di usianya yang sekarang ini dia sudah mulai meniru satu demi satu kata yang kami ucapkan kepadanya. 在这种年龄，他开始模仿我们每一句所说的话。 Walaupun dia belum bisa mengucapkan kata-kata tersebut dengan jelas, 虽然他不太很清楚的来显出来他所讲的话， tetapi kami terus melatih dia untuk mengucapkan kata tolong dan terima kasih. 但是我们不断的来教他这一句就求你帮我，或是谢谢。 Kami sebagai orang tua ingin dia memahami konsep meminta tolong jika membutuhkan sesuatu. 我们要教导他关于这个求帮助的概念，当他需要人的帮助， Dan berterima kasih jika mendapatkan sesuatu. 然后跟人家谢恩，当人家已经帮助他了。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， kata terima kasih tampaknya merupakan kata yang sangat familiar dengan setiap kita.
对我们来说，讲一个谢谢是一个很熟悉的话， dan sudah diajarkan kepada kita sejak kecil. 就是从小已经被我们已经被教导过了。 Namun sekedar mengucapkan kata terima kasih berbeda dengan memiliki hati yang berterima kasih. 但是只说一个谢谢的话，比起有一颗感恩的心是不一样的。 Kita bisa saja mengucapkan kata terima kasih tanpa hati yang berterima kasih, tanpa hati yang bersyukur. 我们有可能有一个能说谢谢，但是我们没有一个感恩的心。 Tetapi hati yang berterima kasih pasti menunjukkan ungkapan syukur sekalipun dalam keadaan yang sulit. 但是一颗感恩的心，即使在困难的情况之下，也一定会表现出来。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， bangsa Israel merupakan bangsa yang tidak tahu berterima kasih. 以色列的人民是一个不懂感恩的心， Sepertinya bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan merupakan hal yang sulit. 好像向上帝说一个感恩谢谢是一个很难说出来的。 Sepanjang perjalanan mereka bersungut-sungut. 在一路途中，他们就不断埋怨。 Mari kita perhatikan sekali lagi ayat 2 sampai 3. 我们从第2到第3节再次来看。 Di padang gurun itu bersungut-sungut segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." 以色列全会众在旷野向摩西、亚伦发怨言，说：“巴不得我们早死在埃及地，耶和华的手下。那时我们坐在肉锅旁边，吃得饱足。你们将我们领出来，到这旷野，是要叫这全会众都饿死啊！” Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， jika kita memperhatikan ayat 2 sampai 3 ini, 如果我们在第2到第3节来看， bangsa Israel berkata-kata seolah-olah mereka hidupnya sangat nyaman di Mesir. 以色列人民他们讲，好像他们活在埃及是非常舒适的， Dengan semua kebutuhan tercukupi dan bersantai-santai di sana. 他们就是生活的需要被预备好了，他们非常的享受， Mereka seolah-olah mengingat masa lalu yang indah. 他们好像怀念到之前很好很美的生活。 Padahal tidak ada hal yang indah mereka dapatkan di Mesir. 其实他们在埃及没有遇过很美的事， Kecuali perbudakan dan kerja keras sepanjang hari. 除了他们有这个被奴，还有他们每天必须苦工。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， bangsa Israel tidak sadar akan diri mereka yang telah dibebaskan oleh Tuhan. 以色列人他们没有发现到上帝已经释放了他们， Mental budak masih melekat dalam diri mereka. 他们有这个努力的心态。 Hal inilah yang ingin Tuhan kikis dan Tuhan ingin mengubah konsep diri mereka. 这就是上帝要剪掉，以改造他们的生活。 Seorang penafsir bernama Philip Graham menyatakan demikian. 一个解经家叫 Philip Graham， 他曾经说， Mengeluh tidak pernah disebabkan karena keadaan luar kita. 抱怨从来不是有一个人的外在环境， Ya, mengeluh tidak pernah disebabkan oleh keadaan luar seseorang, 抱怨从来不是有一个人在外在环境 Yeah. 引起来的， melainkan menunjukkan keadaan dalam hatinya. 而是表现出来一个人的内在的状态。 Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mau sebaik apapun keadaan luar kita, 各位弟兄姐妹，所以在我们的外在多么好美好吗？ kalau memang dasarnya kita merupakan orang yang suka mengeluh, 但是我们基本上是一个喜欢发怨言、埋怨的人呢， selalu ada hal yang membuat kita bersungut-sungut. 时常使我们出来一个发怨言的话。 Karena itu hati kita yang buruk inilah yang harus kita ubah. 所以我们坏的这个心态是要被改造的。 Jangan kita seperti orang Israel yang suka bersungut-sungut seolah-olah mereka tidak punya apa-apa. 不要像以色列人民，他们之前就是喜欢发怨言，好像他们什么都没有的。 Padahal sesungguhnya mereka tidak kehabisan makanan. 其实他们没有失去了他们的食物。 Mengapa dapat dikatakan demikian? 为什么会这样说吗？
Mari kita perhatikan Keluaran 17 ayat 3. 我们在出埃及记17章第3节有说过， Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. 百姓在那里看渴，要喝水，就向摩西发怨言，说：你为什么将我们从埃及领出来，使我们和我们的儿女并牲畜都渴死了？ Nah, jadi jelas dikatakan dalam firman Tuhan kalau mereka mempunyai ternak. 在这里神的话他们也说过，他们还是有牲畜， Masih ada kawanan domba dan berbagai ternak yang mereka bawa keluar dari Mesir. 他们从埃及带出来的这个一群绵羊或是其他的牲畜， Mereka bisa minum susu dan jika perlu mereka bisa makan daging ternak. 他们可以喝这个动物的奶，这个牛奶，或是他们可以吃它这个牲畜的肉， Jadi mereka tidak kelaparan. 所以他们不会饥饿的。 Mereka meminta makanan untuk menuruti nafsu mereka. 他们要求食物，为了他们的情愿， Bukan makanan yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. 不是为了他们生存的意义。 Dan lebih mengerikan lagi di ayat 3 mereka bahkan menuduh pemimpin rohani mereka. 更可怕的在第3节，他们还控诉他们的属灵的领导， Yaitu Musa dan Harun dengan percobaan pembunuhan dengan membuat mereka kelaparan. 就是像摩西跟亚伦说，他们是想企图谋杀他们，接着这个饥饿的事， Hal ini tentu saja sangat keterlaluan. 这是一个非常过分的事。 Bangsa Israel telah meragukan motif Musa dan Harun serta menuduh dengan kejam. 以色列人民已经怀疑了摩西跟亚伦的动机，反而他们残忍的控诉他们。 Terhadap orang-orang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan umatnya. 就是这两位，就是奉献他们的生命来服侍上帝与人民。 Sikap Israel adalah peringatan terhadap dosa besar mengeluh. 以色列人的态度是对抱怨的大罪的警告， Mereka memberontak terhadap rencana Allah untuk menyelamatkan mereka. 他们背叛了上帝的拯救的计划。 Tentu saja betapa bahaya sekali sikap bersungut-sungut dan mengeluh. 就是我们看到一个抱怨或发怨言的事情是非常危险的。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， sebuah penelitian telah menunjukkan bahwa semakin kita mengeluh, 在一个研究曾经出过，就是当我们越抱怨的时候， maka semakin kita menemukan hal-hal yang menjadi objek keluhan kita. 我们会越发现到我们抱怨的对象， Kita menjadi semakin terobsesi dengan keadaan kita yang kurang sempurna. 我们越来越沉迷于不完美的环境。 Sebuah studi membagi partisipan menjadi 2 kelompok. 一个研究向参加者分成2个组， Peserta di dalam kelompok pertama mendapatkan tugas setiap harinya 在第一组里面，他们有一个任务，就是每天 membuat catatan tentang hal-hal yang mengganggu hidup mereka. 就是记载了他每天干扰他们生活的事情。 Kemudian peserta di dalam kelompok kedua 然后第2组呢， diminta untuk membuat catatan harian tentang hal-hal yang mereka syukuri. 就是记下他们每天可以感恩的事。 Melalui penelitian ini menunjukkan hasil 在这个研究显出来呢， bahwa peserta yang menyimpan catatan yang berisi ucapan syukur memiliki hidup yang lebih berenergi. 就是每天记载他们有感恩在他们的日记的这位参加者的每天他的精神体力更充沛。 Semangat yang lebih besar dalam hidup, tidur lebih nyenyak, dan hidup tidak terlalu tertekan. 他们对生活更有热情的，睡得更安眠，然后生活压力也更少。 Berbeda dengan peserta yang menyimpan catatan harian berisi hal-hal yang mengganggu hidup mereka. 比起那些记录干扰生活的日记的其他的参加者， Menjadi orang-orang yang semakin tidak puas dan hidup tidak tenang. 他们变得越来越不满意的生活。 Ketidakpuasan dan suka mengeluh dapat terjadi dalam hidup kita. 我们每天生活有可能会到不
不满或是抱怨的事， Bukan karena apa yang kita butuhkan, melainkan karena apa yang kita inginkan. 不是因为我们所需要的，而是我们想要的。 Keinginan kita yang begitu banyak yang sering menjadi sumber ketidakpuasan kita. 我们有许多的欲望，往往是我们不满足的来源。 Untuk itu mari kita belajar untuk tidak mengeluh dan memilih untuk bersyukur. 所以我们要学习不抱怨，而是凡事谢恩。 Dalam keadaan apapun yang kita alami. 在无论何时我们所面对的事， Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. 在神的话语帖撒罗尼迦前书5章18节说： Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Mari kita bersyukur dalam keadaan apapun karena kasih karunia Tuhan merupakan alasan yang cukup bagi kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. 让我们在任何情况下都存着感恩的心，因为上帝的恩典足以让我们在任何情况下都有存着一个感恩。 Yang kedua, belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. 第二个点就是我们要学习完全来依靠上帝。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih karunia. 我们的神是充满恩典与爱的。 Sekalipun bangsa Israel bersungut-sungut dan mendukakan hati Tuhan, 虽然以色列人活在一个抱怨与死神的伤心， Tuhan memilih mengasihi mereka dan mendengarkan apa yang mereka minta. 神选择来爱他们，以听了他们所需求的。 Bahkan tidak hanya mendengarkan mereka, tapi dia juga menyediakan apa yang mereka butuhkan. 不只听了他们所要的，而是预备了他们所需要的。 Mari kita perhatikan ayat 4. 我们来看第4节里面， Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. 耶和华对摩西说：“我要将粮食从天降给你们，百姓可以出去，每天收每天的份，我好试验他们遵不遵我的法度。” Tuhan meminta bangsa Israel mengumpulkan mana setiap pagi. 上帝要求以色列人民每天早晨收集玛纳， Untuk menghindari mereka dari kemalasan. 使他们不至于懒惰， Dan untuk membuat mereka sadar pentingnya untuk bergantung kepada Tuhan sehari demi sehari. 也使他们认为他们每天需要依靠上帝的重要性。 Mereka tidak diizinkan untuk menyimpan mana. 他们不允许居存这个玛纳， Jika disimpan maka mana tersebut akan membusuk. 否则他们存了这个玛纳会腐烂。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， pembagian mana yang dilakukan oleh Tuhan menunjukkan cara Tuhan membagikan kasih karunia kepada setiap kita. 神将这个玛纳分配说明神将恩典分配给我们每个人的方式。 Selalu ada persediaan yang cukup, 总是有足够的供应， tetapi hanya ada sebanyak yang kita butuhkan setiap hari. 但是只有我们每天需要的。 Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menimbun kasih karunia. 神不允许我们居存这个恩典， Kita harus mencari Tuhan setiap hari untuk mendapatkan persediaan baru. 我们必须每天寻求上帝的新的供应。 Seperti apa yang dikatakan oleh seorang ahli apologetika Kristen yang bernama John Blanchard. 就像一个基督教的护教家叫做 John Blanken， Nah, dikatakan demikian, 他曾经说， Tuhan menyediakan kasih karunia yang terukur dengan sempurna. 上帝提供完全可以衡量的恩典来满足一人的需要， Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang saleh. 就是满足了一人的需要。 Untuk kebutuhan sehari-hari ada kasih karunia harian. 对于日常的需要，他每天有这个恩典； Untuk kebutuhan mendadak ada kasih karunia mendadak. 对于紧急的需要，他有突然的恩典； Untuk kebutuhan luar biasa ada karunia yang luar biasa. 对于非凡的需要，他有非凡的需要。 Kasih karunia Allah diberikan dengan luar biasa tetapi tidak boros. 神的恩典奇妙，但不是取； Bebas tetapi tidak bodoh. 这自由，但是不愚蠢的。
berlimpah tetapi tidak membabi buta. 它丰富但是没有盲目的。 Demikian kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan setiap harinya. 这就是我们每天来依靠上帝的恩典。 Kasih karunia Tuhan diberikan cukup bagi kita setiap hari. 上帝的恩典是足够了，每天赐给我们。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， Tuhan menginginkan setiap kita bergantung kepada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. 上帝渴望我们每天依靠他，不是依靠自己。 Bangsa Israel telah dibebaskan dari Mesir. 以色列人已经从埃及被释放出来， Mereka masih saja belum begitu sadar kalau mereka bukan lagi sebagai budak Firaun. 他们还不了解，他们已经不再成为法老王的奴隶， Tetapi umat Tuhan yang telah diselamatkan. 而是已经被拯救的上帝的人民。 Tuhan dengan sabar mendidik mereka. 上帝以等待的来教导他们。 Salah satunya melalui perintah Tuhan kepada mereka. Mari kita perhatikan ayat terakhir, ayat kelima. 其中之一就是从上帝的命令，在第5节里面，我们一起来看。 Dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dibungut mereka sehari-hari. 到第6日，他们要把所收进来的预备好，比每天所收的多1倍。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， mengapa Tuhan meminta bangsa Israel mengambil 2 kali lipat di hari ke-6? 为什么上帝要求他们到第6日收多1倍呢？ Hal ini disebabkan karena Tuhan ingin memberikan perubahan lain dari kebiasaan di Mesir. 这就是上帝要他们在埃及之前有一个改变。 Perubahan ini adalah bagian penting untuk kemuliaan Tuhan. 这种改变是对神的荣耀而活是重要的， Tidak seperti Firaun yang membuat orang Israel bekerja sepanjang waktu. 不像以色列人法老王要求以色列人每天做工。 Tuhan dengan murah hati memberikan karunia sabat untuk beristirahat. 上帝是给他们恩典，使他们可以好的休息安息， Dan beribadah kepada Tuhan. 来敬拜上帝。 Tentu saja Tuhan juga mengharapkan setiap kita memiliki 1 di antara 7 hari untuk beristirahat. 但是上帝也要求我们从第7天里面有1天可以休息。 Jika sampai saat ini kita masih belum bisa menyediakan sabat untuk diri kita, 当我们今天还不能预备我们的安息日呢， maka kita masih memiliki mental seorang budak. 这就是我们还是有一个奴隶的心态， Budak atas pekerjaan kita, 是在我们工作上的努力呢， sekolah 在 kita, 我们的读书的努力呢， budak atas harapan-harapan orang lain terhadap kita, 是别人对我们盼望的这个努力呢。 budak atas rasa ketidakamanan yang kita miliki. 当我们没有安全感的努力， Orang-orang merasa tidak aman dan khawatir umumnya tidak bisa memberikan sabat untuk dirinya. 一个没有安全感与担忧的人，他们不能预备自己的安息日， Karena ketakutan akan kehilangan sesuatu karena menyediakan 1 hari untuk beristirahat. 因为他们害怕了失去了一点东西，因他们预备了1天的安息。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kita perlu belajar bergantung kepada Tuhan. 我们要学习投靠上帝， Dan mulailah untuk berhenti cemas akan segala 我 sesuatu. 们开始不要再担心这一切。 Jika kita mencoba merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita, 如果我们开始思想上帝在我们的生命中所做的， kita memiliki kesehatan, dapat belajar, dapat bekerja, berpenghasilan, dapat makan dan minum. 我们有健康，可以学习，可以工作，可以赚钱，可以吃喝。 Semua hal tersebut karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. 这就是上帝对我们的爱恩典。 Jika saat ini kita begitu bergantung akan kebutuhan jasmani kita, 当我们不太过度的来投靠我们肉体的需要， biarlah menjadi pengingat harian bahwa kita pun perlu bergantung kepada Tuhan dalam hal kerohanian. 再次来提醒我们，我们也需要属灵的需求。 Karena saya masih kecil mengajarkan kepada saya tentang yang namanya kebergantungan. 在我很小的孩子来教我怎么样有这个投靠。 Segala kebutuhannya, segala apapun yang dilakukannya semua bergantung pada orang tuanya. 一切他所需要，一切他所做的，就是投靠他的父母。 Seperti kebergantungan anak kecil kepada orang tuanya.
就像一个小孩子依靠他的父母呢， Demikianlah seharusnya kita bergantung kepada Tuhan sebab Dialah pencipta dan pemilik hidup kita. 就像我们来依靠我们的上帝，因为他是创造我们的。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita diciptakan untuk bergantung pada Tuhan. 各位弟兄姐妹，我们被造是为了要投靠我们的上帝， Tetapi dosa membuat semuanya menjadi rusak. 但是罪使一切破坏了。 Dosa membuat kita mengandalkan diri kita sendiri dan tidak mau lagi bergantung pada Tuhan. 罪使我们不要太靠上帝，而靠自己。 Kita merasa diri kita hebat dan bisa berdiri atas diri kita sendiri. 我们变成觉得自己很棒，可以独立而活。 Tuhan mengasihi kita dan menegur lewat krisis yang terjadi dalam hidup kita. 神爱我们，也借着这个危机来警告我们。 Mungkin itu sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kelemahan dalam hal kerohanian dan berbagai masalah. 有可能借着这个疾病、这个经济的困难、心灵的软弱，或是各种的问题。 Dengan keadaan inilah akhirnya kita sadar bahwa kita perlu bergantung pada Tuhan. 接着这个事情提醒我们，我们需要依靠神。 Seorang teolog bernama John Calvin berkata demikian. 一个解经家加勒文曾经说， Karena manusia tidak akan bergantung pada Tuhan sampai mereka diyakinkan bahwa mereka membutuhkannya. 因为人们在确信自己需要他之前，不会依靠上帝。 Dan mereka akan dengan mudah melupakannya sampai mereka diingatkan lagi terus-menerus oleh kesadaran akan kelemahan mereka sendiri. 并且他们很容易忘记他，直到他们意识到自己的弱点，一次又一次的提醒他们。 Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, 各位亲爱的弟兄姐妹， Tuhan memberikan mana kepada orang Israel bukan sekedar mereka bisa makan dan kenyang. 上帝赐给玛纳给以色列人，不只是为了他们可以吃得很饱， Tetapi pemberian mana dilakukan untuk mengajarkan bangsa Israel 但是玛纳的喂饱是为了要教导以色列人， bahwa hidup tidak hanya berdasarkan roti saja. 所以就是我们的生命不单单靠食物。 Roti mempunyai keterbatasan karena hanya sebatas makanan untuk memenuhi kebutuhan jasmani. 面包有限，因为它仅只是满足我们身体的需要的食物而已， Dan tentu saja untuk waktu yang sementara. 只是有一段的时间而已。 Kemudian orang-orang akan lapar lagi. 我们又在饥饿了， Sampai akhirnya Tuhan mengirimkan roti hidup dari surga yang datang dalam pribadi Yesus Kristus. 直到最后，上帝从这个天上的生命之粮，借着耶稣基督， Yang memberikan kepuasan yang sejati. 就是带来真正的满足。 Mari kita perhatikan Yohanes 6 ayat 32 sampai 35. 我们来看约翰福音第6章32到35节。 Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. 耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮就是那从天上降下来，是生命给世界的。”他们说：“主啊，常将这粮赐给我们。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来，必定不饿。 信我的，永远不渴。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita percaya dan bergantung pada Tuhan dalam hidup kita. 各位弟兄姐妹，让我们在生命中完全依靠神， Mari kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. 我们活在上帝的保护之下。 Mana di padang gurun itu hanyalah bayang-bayang dari roti sejati yang diberikan Tuhan. 沙漠中的，在这个旷野中的玛纳，只是上帝所赐的粮食的基督的影子， Yaitu Yesus Kristus yang dapat memberikan hidup kekal kepada dunia. 就是耶稣基督会使这个世界上有这个永恒的生命。 Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus. 那我们信耶稣的人是有福的。
Karena dialah roti hidup yang memberi kepuasan sejati dan keselamatan kekal. 因为它是赐予真正满足与永恒的， Semua hanya karena kasih karunia Tuhan semata. 一切都是上帝的恩典。 Mari kita membuka hati kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 来吧，我们敞开我们的心肠，来接受耶稣基督成为我们的救主。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们来同心祷告。 Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, kiranya kami senantiasa percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena hidup kami ada dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami untuk tidak bergantung pada diri kami sendiri. Tuhan, kami juga memohon Tuhan, buka hati kami agar kami mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai roti hidup. Kiranya dengan kepercayaan itu membuat hidup kami lebih sungguh-sungguh lagi, lebih mau bertumbuh dalam kerohanian kami, dan kami boleh semakin hari mencintai Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami. Tuhan, tolong kami ya Tuhan untuk semakin bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin。 Firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Hari ini kita akan menaikkan doa bersama-sama, tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang kedua. Sandar pada lengan yang kekal. Sen叫何等的欢喜，依靠主耶稣永远帮庇，何等的平安，何等的福气，依靠主耶稣永远帮庇，依靠平安为多危险远离，依靠主耶稣永远帮庇。我满心欢喜，行走这条路，依靠主耶稣永远帮庇。美恶用荣光照亮我路途，依靠主耶稣永远帮庇。依靠，平安为多危险远离。依靠主耶稣永远帮庇。Bahasa Indonesia bait yang ketiga. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar pada lengan yang kekal. Puji Tuhan, kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita sama-sama bersikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur untuk kepada Tuhan atas penyertaannya hingga saat ini. Lalu kita juga bersyukur karena kemurahan Tuhan kita masih dapat beribadah dan kita juga masih dapat melayani Tuhan. Lalu kita juga tidak lupa bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap usaha di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat suara, kita berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu hari ini. Kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Tuhan, di tengah pandemi saat ini, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan beserta dengan kami. Tuhan membimbing, menyertai kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai saat ini. Kalau kami mungkin menghadapi badai yang begitu besar dalam keluarga, menghadapi cobaan, ujian yang begitu berat ya Tuhan. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan sampai saat ini begitu ada di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas segala kemurahan-Mu ya Tuhan, yang mana kami masih bisa beribadah.
kami masih bisa melayani Tuhan. Kami masih ada wadah, masih ada kesempatan kami bisa bersekutu bersama-sama. Di tengah pandemi hari-hari ini ya Tuhan, kami tetap dikuatkan melalui komunitas saudara-saudara seiman, melalui firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah bisnis kami, di tengah keluarga kami, begitu nyata. Sehingga kami hari ini ya Tuhan, walaupun memang sulit untuk bekerja, untuk berusaha, tetapi berkat Tuhan tidak pernah kami rasakan kurang ya Tuhan. Kami mau terima segala yang Tuhan berikan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Pertama, bersyukur karena kasus harian COVID di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Kiranya kondisi bangsa kita semakin terkendali, lalu vaksinasi juga terus dapat dilaksanakan. Lalu kita juga bersyukur pemerintah berhasil mengendalikan penyebaran COVID dan perekonomian akan mengalami pemulihan. Kita doakan juga lembaga-lembaga misi di Indonesia dalam pelayanan misi dan juga di tengah-tengah suku-suku yang belum terjangkau Injil di Indonesia. Kita doakan bangsa Indonesia, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini lonjakan kasus COVID semakin hari semakin berkurang. Kami semakin melihat titik terang di mana ada waktunya akan berakhir ya Tuhan. Kami dapat bisa berkumpul kembali dengan saudara kami bisa beribadah secara tatap muka, dan semuanya Tuhan kiranya ajak kami tetap bersabar, tetap menunggu sampai semuanya berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan atas pemerintah yang mana dengan sekuat tenaga berhasil mengendalikan penyebaran COVID. Bersama para tenaga kesehatan juga menyebarkan vaksinasi, agar seluruh Indonesia bisa menerima vaksin dengan baik ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan bahwasannya Indonesia hari ini berjalan dengan baik dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang dalam kondisi masih krisis ya Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya bangsa Indonesia secara ekonomi bisa perlahan bisa memulih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap lembaga-lembaga misi, setiap hamba-hamba Tuhan yang memiliki hati misi ke dalam daerah-daerah pedalaman atau yang sulit terjangkau ya Tuhan. Berkatilah mereka damai sejahtera, berikan mereka hikmat, berikan mereka berkat ya Tuhan, agar mereka di dalam menyebarkan Injil di Indonesia bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Terutama lembaga-lembaga yang ada mendukung para misionaris, para pekerja lapangan yang memberitakan Injil langsung yang dalam pelosok-pelosok yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami menyerahkan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk GMI Gratia. Kita doakan kesehatan, kita doakan keluarga dari setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis dan jemaat, serta juga simpatisan, agar tetap dalam kondisi sehat. Kita doakan persiapan ibadah kita akan ibadah secara tatap muka dalam mungkin beberapa waktu ke depan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, bijaksana, agar nanti persiapan ibadah bisa berjalan dengan baik. Lalu kita lupa juga kita doakan untuk posko peduli COVID, isolasi mandiri, sehat, dan call center, agar dapat memfasilitasi jemaat untuk mendapatkan doa dan bantuan pada masa pandemi ini. Mari kita angkat suara, kita berdoa untuk GMI Gratia. Tuhan Yesus, kami berdoa sekali lagi, mendoakan untuk setiap jemaat Tuhan, setiap para aktivis, para simpatisan, pengurus, pos-pos pelayanan, majelis dan hamba-hamba Tuhan yang terus melayani Tuhan di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan memelihara setiap kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan kami, keluarga kami, damai sejahtera dan sukacita, perlindungan daripada Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk persiapan ibadah secara tatap muka, kami yang sudah sangat rindu untuk dapat beribadah bersama-sama, kiranya semua bisa berjalan dengan baik, kiranya dalam persiapannya ada hikmat, ada bijaksana. Tuhan memberikan kepada kami jalan agar kami bisa beribadah tatap muka kembali. Ya Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan hikmat untuk setiap orang yang mempersiapkan untuk ibadah tatap muka ini.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami dan beberapa gereja yang bersatu untuk membuka posko peduli COVID, lalu juga ada isolasi mandiri, sehat dan call center. Kiranya semua Tuhan dapat pakai untuk kemuliaan Tuhan dan bisa menolong dan memberikan bantuan bagi setiap jemaat orang yang dalam kesulitan di tengah pandemi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan setiap rancangan, setiap planning ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk jemaat persiapan dan pos PI Gratia. Doakan jemaat persiapan Tanjung Balai Karimun, jemaat persiapan negara, pos PI Pulau Buru, terus Timbul, pos PI Cemara Asri, pos PI Kampung Baru, dan juga Skadau. Kita doakan agar mereka bisa tetap melayani Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah lokasi mereka. Lalu doakan hamba Tuhan dan mahasiswa praktek agar berhikmat dalam melakukan koordinasi dalam pelayanan. Lalu doakan juga para pengurus agar dapat memberikan perhatian dalam pelayanan pekerjaan usaha dan keluarga setiap jemaat. Tidak lupa kita sekali lagi berdoa untuk anggota jemaat agar iman mereka terus bertumbuh dan setia mengikuti ibadah online. Mari kita sama-sama berdoa untuk jemaat persiapan dan juga pos-pos PI Gratia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat persiapan, untuk pos pelayanan yang ada di Resort Gratia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat persiapan Tanjung Balai Karimun dan sekolah di sana juga, kayaknya Tuhan membimbing hamba Tuhan di sana. Kami berdoa untuk jemaat persiapan negara, untuk setiap pengurus, dan juga hamba Tuhan berdoa untuk pos PI Buru dan terus Timbul, lalu juga pos PI Cemara Asri, pos PI Kampung Baru, dan Skadau. Kayaknya setiap gereja yang sudah dibangun menjadi pos pelayanan dan jemaat persiapan di tengah hari ini ya Tuhan bisa tetap memberikan berkat, menggarami dan menerangi sekitar ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba Tuhan dan juga mahasiswa praktek yang melayani di setiap pos pelayanan agar dengan hikmat melakukan koordinasi pelayanan dan bekerja sama dengan hamba-hamba Tuhan setempat untuk bisa memberitakan Injil lebih lagi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus pos PI memberikan perhatian profesional dan juga pelayanan pekerjaan untuk keluarga dan usaha jemaat-jemaat yang hari ini ya ada ya Tuhan. Kiranya juga diberikan hikmat, diberikan kesabaran dan ketaatan Tuhan untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kondisi apapun yang sedang mereka hadapi, kiranya iman mereka terus bertumbuh. Kiranya firman Tuhan menjadi kesukaan mereka. Dan kiranya setia terus mengikuti ibadah, mengikuti Tuhan Yesus. Dan juga setia terus dalam bertumbuh pengenalan akan Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat persiapan dan pos PI Gratia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita akan doa secara pribadi. Kita akan berdoa meminta kepada Tuhan kekuatan, meminta kepada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, agar kita secara pribadi bisa beriman kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Lalu kita juga berdoa kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa hadir dalam hidup dan keluarga kita. Selanjutnya kita berdoa kiranya iman kerohanian kita boleh terus bertumbuh dan giat bekerja bagi Tuhan. Mari saya berikan waktu untuk setiap kita Bapak Ibu sekalian untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dan juga pertolongan-Mu ya Tuhan. Ajak kami untuk tetap setia, ajak kami tetap bersandar kepada pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan bisa terus bersandar kepada Tuhan dan tetap berdoa di dalam setiap kondisi yang kami hadapi. Semakin kami ke dalam kondisi yang sulit, sesuatu hal yang kami hadapi sulit untuk kami pahami, untuk kami lewati, kami ya Tuhan belajar kepada Engkau agar tetap datang kepada Tuhan berdoa.
Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan setiap pokok-pokok doa yang ada. Kami percaya Engkau Allah mendengar, Allah yang hidup dan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang mulia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri kebaktian doa malam pada hari ini. Kayaknya Kau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. 我们一起念祝祷文，结束我们的晚祷会。祝祷文，我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见撒旦，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀、全是福德，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常我们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。